Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitab dia Penawar bagi Hati, sehinggalah perkataan beliau bab yang keempat pada menyatakan dengki. Sekat tu dah. Kata dah. Dengki dah. Bab yang keempat pada menyatakan dengki. Bermula dengki itu iaitu mencita-cita akan hilang nikmat daripada orang yang lain. Sama ada nikmat dunia atau nikmat agama, tu dipanggil dengki. Kita tengok orang dapat nikmat, kita bercita-cita dalam hati kita, sekalipun tak tubik di mulut. Tetapi dalam hati kita kata biar dihilang nikmat tu daripada dia. Contohnya kita tengok saing kita mengaji pandai, kita doa dalam hati dia biar dia periksa tak luduh. Biar dia jadi bodoh, aksiden, pecah kepala, jadi gila semua hidup. Ni dengki panggil. Sebab apa? Kita cita-cita supaya nikmat yang ia perolehi itu hilang daripada dia. Kita tengok keluarga tu bahagia, maka kita dengki, kita niat supaya kebahagiaan dia hilang daripada diri dia. Apa saja nikmat, kelebihan, maka kalau kita niat dalam hati supaya hilang, maka tu dipanggil berdengki. Maka apa hukum dengki ni? Boleh pahala ke tak? Maka orang yang ada perasaan berdengki bererti hati dia masih belum bersih. Kena belajarlah dalam hati kita masa belajar ni, jangan ajar dengki dengan orang. Orang tu makan banyak. Orang tu ramai, orang saing dengan dia. Macam-macam benda kelebihan, maka kita tak sedengki lah. Kalau kita bercita-cita nak supaya dia, tak apa. Misalnya dia pandai, saya pun bercita-cita nak jadi pandai juga. Dia sehat, saya cita-cita nak sehat juga. Tak apa tu. Kalau tu tak panggil dengki. Hak dengkinya niat supaya hak dia boleh nikmat itu tak ada daripada dia. Sama ada nikmat itu nikmat dunia, kereta, harta, isteri, comel, semualah. Dan agama, orang tu warung, orang tu soleh, orang tu mimpi temu Nabi semacam, misal contohnya, jadi berdengki. Tak puas hati dengan orang tu. Kerana saya tak aja mimpi pun, tiba-tiba demo boleh mimpi. Demo tak ngaji tinggi pun, hamba ngaji tinggi PhD pun tak boleh mimpi juga. Tak puas hati, dengki. Maka ni dipanggil dengki. Dengki ni hati kita ada masalah dah, hati kita sudah melakukan maksiat. Jahat dah hati kita. Saya tak tell pun dia. Saya tak gap dia pun. Mulut saya pun tak gap dia. Dak, hati awak lagu mana? Terasa. Jalan dah. Atau mencita-cita akan turun bala atasnya. Kita bercita-cita supaya bala turun atas seseorang. Dia ngaji pandai-pandai, kita niat supaya dia aksiden jadi gila. Keluarga bahagia molek-molek, kita niat supaya suami isteri tu bala. Tu hati jahat. Dan iaitu haram lagi dosa besar. Berdosa dah tu? Ya. Tak buat apa-apa lagi? Ya, sebab hati sudah melakukan maksiat. Lepas tu kata hati tu Tuhan tak kira. Tu kalau lintas. Lintas gitu. Apabila kita tengok orang nikmat, kita pun mari gerak. Allah, aku tak boleh. Rasa gerak sekali tak apa. Tapi kalau cita-cita, lagu tu. Nak suruh nikmat dia hilang, ataupun nak suruh bala turun atas dia, maka hati sudah melakukan maksiat. Itu dipanggil perbuatan hati. Bukan semata-mata lintasan, sudah jadi perbuatan hati. Lagi dosa besar. Dalam haram dosa besar kalau kita dengki dengan orang. Kena ajar daripada kecil lagi,
Kita ajar manusia, ajar diri kita ni jangan berdeki dengan orang. Royak kata nikmat Allah Ta'ala ikut dia lah yang nak beri kepada siapa-siapa. Siapa dia kau kita. Apa hak kita untuk nak deki, apa hak kita nak suruh nikmat tu tak boleh kepada dia. Bahkan adalah ia satu penyakit yang besar daripada segala penyakit hati. Penyakit berat ni. Ya banyak juga penyakit hati ni. Deki, hasad lah, berapa dia ni. Tapi antara hak besarnya ni deki. Kerana daripada dengki, banyak benda boleh berlaku. Apabila hati kita berdeki, kita akan buat acuh tak acuh. Apabila hati kita berdeki, kita akan niat supaya kehidupan dia hancur. Bukan nak tolong dia, biar. Malah wak-lolok tak tolong dia lah ke apa. Lama-lama dah marah ke dia. Molek. Maka jadi perbuatan pula jahat. Kerana asal daripada hati yang dengki. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Artinya dengki itu memakai ia akan segala kebajikan, yakni pahala kebajikan. Memakai yakni membinasakan semua pahala kebaikan. Pahala puasa, pahala sedekah, pahala haji, pahala zakat, pahala banyak benda dirosokkan dengan hati yang dengki. Hati dengki, dia makan pahala tu dah. Dia kata seperti memakai oleh api akan kayu api. Kita ambil api, bakar kayu api. Kayu api setambul ni. Berapa minit habis? 15 minit habis setahun. Maka kalau pahala cemok ni 15 minit lah, habis lah. Kalau besar bukit, pahala kita, besar masjid ni, berapa hari nak kau habis kayu api? Dalam seminggu habis, bakar habis. Maka begitu juga dengki akan membinasakan pahala kebaikan. Sebab tu orang kalau nak dengki kena fikir. Dah lah amalan kita kurang dah. Tiba-tiba kita nak hancurkan amalan kita dengan perbuatan dengki. Dikehendaki dengan memakai di sini membinasakan. Yakni sifat hasad membinasakan, menghancurkan pahala kebajikan. Sabda Nabi lagi, la tahasadu wa la taqata'u wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Artinya jangan engkau dengki setengah kamu akan setengah. Nabi kata jangan duk dengki. Ajar hati kita, pujuk hati kita. Apa aku tak puas hati dengan nikmat dia? Dia bijak apa aku tak puas hati dengan dia. Dia baik apa aku tak puas hati dengan dia. Kalau kita nak tak apa, tapi jangan niat keburukan kepada orang Islam. Hilang nikmat tu. Kalau kita nak juga tak apa. Misalnya dia pandai, saya nak jadi pandai juga. Saya nak pandai. Dia kaya, kita nak kaya, tak apa. Dan jangan memutuskan rahim setengah kamu akan setengah. Jangan memutuskan hubungan rahim, hubungan kasih sayang di antara kamu. Jangan duduk baloh, jangan duduk cekoh. Nabi larang berlaku. Dan jangan marah setengah kamu akan setengahnya. Jangan saling baloh, saling bergocoh, saling marah. Ni gesta ni, gocoh gesta ni, hak ni, hancur lebu lah. Nabi pesan benda-benda lagu tu kerana tak memberi faedah kepada agama dan kepada umat. Jangan kamu membelakangkan setengah kamu akan setengah ketika berjumpa. Kawan tu ada. Kona lepeh tak segi jumpa. Kawan tu ada. Lari pergi duduk lain. Hak tu dipanggil paling belakang. Kawan ni ada paling belakang, wak lolok makan, wak lolok gapo dia, macam-macam lah. Berarti tak sejumpa dengan dia. Baloh lah kita nak kata, baloh. Dan hendaklah ada kamu bersaudara, hai sekalian hamba Allah. Jadilah kamu saling bersaudara. Baik, tak rugi kita baik dengan orang ni. Mudah nak pergi mana-mana, saing kita berlaku. Tapi kalau hak ni kita wak musuh, hak ni kita wak musuh, hak ni kita wak musuh, nak pergi situ tahu, ya, mu tak selesa ada dia.
Tak sedap dah pergi situ. Pergi sini tak selesa ada musuh. Pedah apa hidup lagu tu. Maka tak ada pedah pun saling berbalah. Sabda ia Nabi kata dabba ilaikum daul umam qablakum al-hasadu wal baghdha'u. Katanya artinya berjalan kepada kamu penyakit segala umat. Merayap sudah berjangkit dah kepada kamu penyakit umat-umat dulu. Nah, apa dia penyakit umat-umat dulu, umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata penyakit ni jakit dah kau pokokmu. Apa dia? Pertama dengki. Berdeki, saling berdeki, hak ni berdeki, hak ni berdeki. Apa nak berdeki dengan orang? Berarti hati masih belum lagi bersih. Belum nampak lagi itu adalah kelebihan Tuhan bui. Dan sangat benci al-baghdha, baloh, benci, gerai weh aku. Gerai lagu ni. Aku doa hak pelik-pelik kepada dia, doa hak berat-berat kepada dia kerana benci. Apabila benci, mesti bercita-cita supaya orang itu binasa. Orang itu hancur, orang itu gapo. Jangan letak benda ni dalam hati kita. Perasaan berdeki dengan orang dengan perasaan benci. Dikehendaki dengan berjalan di sini melarat dan berjangkit. Dabba-dabba perkataan berjalan sini maknanya sudah berjangkit dah. Ikut-ikutmu dengan perangai umat sebelum daripada kamu. Dan bermula sebab bagi dengki itu. Apa dia sebab apa seorang itu jadi dengki? Apa dalam hati seseorang itu ada perasaan dengki? Sebab dia pertama takabur. Rasa sombong diri, rasa hebat. Tiba-tiba ada orang lebih hebat pada dia. Sombong dia tu. Takabur dia. Tak usah jatuh pada orang. Maka aku deki supaya dia tak bisa serupa dengan aku. Mesti nak bisa tak apa tapi mesti kurang pada aku. Dia nak suruh tak apa kurang pada aku. Sudah. Apa? Takabur. Rasa besar diri, rasa orang lain tidak layak nak dapat nikmat Tuhan. Hamba lah paling layaknya. Orang lain sikit-sikit sudah. Dan ada kalanya berseteru. Kih baloh. Kih orang ni baloh dengan orang ni, maka dia jadi hasad, jadi dengki dengan orang ni. Semua kebaikan hak musuh dia supaya hilang. Misalnya musuh dia ambil PhD contohnya lah. Maka dia pun niat supaya dia tak lulus periksa PhD kawan tu. Maka tak boleh. Musuh kau apa dia, maka tu antara sebab kita tu deki kat orang. Niat kejahatan kepada orang. Jangan niat lagu tu. Dan ada kalanya keji nafsu, ada kalanya ketiga nafsu kita jahat. Balah, tak balah pun. Takabur, tak takabur tapi apa? Sebab dia mau jahat. Keji nafsu dia mau jahat nafsu, maka orang boleh nikmat tak boleh tengok. Apa perangai lagu tu? Awak balah dengan dia, dak pun dia awak kenal dak dia, dak pun kata. Jadi perangai jahat tak boleh tengok orang itu. Kerana kekikiran dengan nikmat Allah Taala atas hambanya dengan ketiadaan tujuan yang baik. Jahat nafsu ni dia rasa kedekut. Dia rasa nikmat Tuhan, ya Allah jangan beri kepada orang lain. Beri kat hamba seorang. Tu kikir. Patut nikmat Tuhan ikut dia, nak beri ikut siapa-siapa pun. Tapi ada orang perangai kata pembendaraan Tuhan, nikmat Tuhan jangan beri kat orang lain. Beri kat hamba seorang. Kalau beri kat hamba tak apa. Beri kat orang lain hamba tak sedap lalu. Ni kikir. Ni jahat nafsu. Dan tiada haram oleh ghibtah. Ghibtah tak apa. Dengki tak boleh. Beza apa dia ghibtah ni? Dan iaitu ghibtah tu gapo? Ni ghibtah ni tak boleh. Tak dosa. Ya, tak dosa. Bahawa engkau mencita-cita akan nikmat yang seperti nikmat orang lain dengan ketiadaan hilang nikmat itu daripadanya. Kita cita-cita supaya kita juga boleh sebagaimana dia boleh. Contohnya dia dapat rumah baru, saya pun nak rumah juga. Contohnya dia keluarga dia bahagia, saya nak keluarga saya bahagia. Contohnya dia ada ramai anak, kita pun cita-cita nak ramai anak. Kita gini, contohnya dia masyhur, kita pun nak masyhur juga. Contohnya. Maka tak apa. Tak dosa. Sebab kita tak ada cetek pun dia. Tak rasa nak marah kau dia. Boleh ni mak lagi lah. Yang penting kita nak juga. Tu tak apa.
Tu panggil ghibtah. Hak deki ni tak sewi kat orang. Kalau saja berlaku. Pada hamba tak boleh, baik saja ramai-ramai. Ni jahat ni lagu ni perangai. Harus bahawa engkau kasih, harus hukum dia tak dosa. Bahawa engkau kasih hilang nikmat daripada mereka. Yang ni ada satu masalah. Harus hukum dia kalau kita suka hilang nikmat daripada mereka. Mereka apa dia? Yang meminta tolong ia atas mengerjakan maksiat dengan nikmat tu. Orang ni kata, muka comel saja. Tapi dengan comel tu dia awak mengejah, dia rosak ke perempuan. Maka kita doa supaya muka dia kena senyepak muka. Hilang nikmat muka dia, nikmat semak tu lagu mana? Apa? Kerana dia guna untuk maksiat. Maka tujuan kita hilang ke doa supaya cita-cita supaya nikmat tu hilang. Bukan kerana semata-mata nikmat tu. Tetapi supaya dia berhenti buat maksiat. Orang ni kalau kaya sudah dia lalu. Kaya gak, dia pergi berzina, dia pergi berjoli, dia pergi berjudi, dia gap. Maka kita pun cita-cita dalam hati kita supaya kekayaan dia hilang daripada dia. Bukan kerana dengki tak, supaya dia berhenti daripada maksiat. Kalau dia berhenti, tak apa. Teruskan kaya. Ya. Kerana bahawasanya engkau sebenarnya bukan kasih akan hilang nikmat dia. Bahkan engkau kasih akan hilang maksiat. Bahkan mu sebenar niat supaya hilang maksiat dia sahaja. Kalau hilang maksiat, tak apalah, kekalah dengan nikmat tu. Bermula alamatnya tanda kamu tu ni niat nak suruh hilang maksiat. Bahawasanya jika meninggalkan ia akan maksiat, nescaya tiada kasih engkau akan hilang nikmat padanya. Maknanya kalau dia berhenti dah buat maksiat, orang kaya tu berhenti dah buat maksiat, tak apa, kekal lah. Dia kaya pun apa tak deki, lagi lah. Tu maksud ghibtah. Dan ketahui olehmu bahawasanya penyakit hati seperti dengki saat ni, tiada ada ubatnya, tak ada ubat. Apa maksud tak ada ubat? Sukar, payah nak dapat ubat. Melainkan dengan dicampur ke ilmu dengan amal seperti makjun. Makjun ni ubat lah. Makjun, ubat. Ajin, makna dia kameh. Uli. Ambil benda ni, kita kameh, maka benda tu dipanggil makjun. Katanya Piramli kata, makjun kuat salasah. Ajalah makjun ni ubat. Kita kameh benda ni jadi makjun. Ubat gigi, makjunul asnan. Ubat capu-capu. Maka lagu mana nak hilangkan penyakit deki? Ilmu dan amal kena capu. Ilmu saja tak cukup. Amal saja tanpa ilmu tak cukup. Kena capu dua. Barulah hilang perasaan deki, barulah kita boleh pujuk hati kita hok jahat ni supaya redha dengan Tuhan. Redha dengan pemberian Tuhan. Maka adapun ilmu, maka bahawa mengetahui ia akan bahawasanya dengki itu memberi mudarat akan dirinya sendiri, tiada memberi mudarat ia akan mereka yang didengki ia akan dia. Pertama, ilmu. Lagu mana? Ilmu nak mengubati penyakit deki ni, kita kena tahu. Kita kena ada ilmu yang menyatakan kata kalau kita deki, mudaratnya kepada kita, tidak kepada orang yang kita deki. Kalau kita deki orang itu kaya, dia tetap kaya. Bukan bila kita deki tu jadi miskin tak. Orang itu bijak, kita duk deki lagu tu. Pakai duk tekel lagu tu, kawan tu kau bijak. Kawan itu semak, duk deki lagu tu. Maka kita duk deki gila orang begitu, kawan tu tak jadi renyuk muka dia. Maka mudarat kita, dia tak ada mudarat langsung. Bahkan memberi manfaat ia akan dia, bahkan memberi manfaat pula kepada orang yang didengki. Kerana apa manfaat? Pahala kita boleh ke dia. Rugi. Dah lah benda tu tak ugah pun. Kalau kita deki dia tak jadi pun hak seperti kita deki. Pasal lagi pahala kita boleh dia. Jeng ambo. Kita dah lah pahala nak kau boleh hak tu, nak kau ikhlas tu, so payah dah. Tiba-tiba wi kau orang pula. Adapun bahawasanya dengki itu memberi mudarat akan orang yang didengki, maka kerana membatalkan ia akan pahala kebajikan. Tu mudarat dia. Penimpala lagi dengki pun tak berubah. Tiba-tiba pahala kebajikan pula habis.
Seperti yang tersebut pada hadis yang pertama, hadis kata al-hasadu ya'kulul hasanat saat ni nah. Makan habis amalan kebajikan. Tambah lagi, mensebabkan oleh dengki akan murka Allah akan orang yang dengki itu. Berat lagi mudaratnya, Tuhan marah kita kalau ada perasaan dalam hati kita, ada perasaan berdengki. Pujuklah hati kita supaya tidak berdengki. Kerana murka Allah Ta'ala, apa dia marah? Bapa Tuhan marah? Kerana murka ia akan qada Tuhan. Kerana dia seolah-olah tidak reda dengan takdir Tuhan. Takdir Tuhan, okay? Tuhan yang mentakdirkan orang itu dapat nikmat. Tiba-tiba dia marah dengan takdir Tuhan. Nah, pentadbiran Tuhan, Tuhan juruh tiba-tiba dia tak puas hati dengan tadbir Tuhan. Bapa wi nikmat kat kawan ni. Tidak kau Tuhan marah. Nah, dan kikik ia dengan nikmat Allah, kedekut dengan nikmat Tuhan, tak sibui kat orang lain, nak suruh boleh ke dia saja. Tuhan kata mu siapa dia nak arah-arah aku. Wi nikmat kat mu saja, orang lain tak sibui. Apa mu jadi kedekut dah lah, pitih mu kedekut dah. Aku, kakak aku ikut aku nak kat mu tak sibui juga kat orang. Karuk dah tu. Yang meluaskan ia akan dia daripada pembendaraannya atas hambanya. Ikut Tuhan nak ikut siapa-siapa. Nah, tiba-tiba kita nak buat sepik pula pembendaraan Tuhan, nikmat Tuhan, pemberian Tuhan. Ini mudarat pada agamanya. Pada agama memang mudarat orang tidak dengki ni, berarti tidak reda dengan takdir Tuhan, banyak mudarat. Adapun mudarat dengan dengki itu pada dunia, maka bahawasanya orang dengki itu. Apa dia pula? Mudarat kepada di dunia. Hak di akhirat lagu itulah Tuhan marah. Benda tu gini-gini nah. Manakala di dunia pula, sentiasa ia di dalam duka cita yang berpanjang, tak puas hati macam. Tengok jiran dia beli kereta. Oh, sakit hati ambo tengok beli kereta. Lepas tu, tak berhenti. Beli pula berhenti lagi. Oh, kau sakit. Kosok kali makan obat. Tekan, naik darah ke apa dia. Hal tu mudarat dunia. Tubuh jadi sakit. Otak jadi pening. Duk mikir. Bagai tak berubah. Maka, hak akhirat berat lagi. Kerana bahawasanya seterunya tiada sunyi daripada nikmat. Orang hak kita deki tu, tak akan sunyi daripada nikmat. Ada semacam tu. Nak uwi hak ni. Nak uwi hak ni. Dan adapun bahawasanya dengki itu memberi manfaat, wallahu a'lam. Mohon terakhir cara solat berjemaah untuk golongan OKU seperti berikut. Bisu saja. Orang bisu yakni orang tak boleh kecek. Bisu tak boleh kecek. Pada nak main jemaah mana? Main jemaah gitu. Dia kena tengoklah. Jadi dia masih ada lagi tengok mata. Maka dia kena tambah dengan tengoklah. Tengok aku tu. Main jemaah. Pekak pula. Pekak tak dengar apa. Apabila pekak, automatik dia tak boleh nak kecek. Kerana dia tak tahu nak sebut lagu mana, tak pernah dengar perkataan. Ayam. Tak usah dengar. Ayam. Gitulah. Dia tak boleh sebut apa dia. Suara ada tapi tak boleh guna sebab dia pekak. Pas lagu mana dia kecek? Naum tak dengar. Kalau saat ni boleh juga. Bisu saat ni tak boleh nak kecek, tak boleh nak royak. Hak ni pekak. Orang pekak tengok mata kok. Gitulah. Cakap nak, tak boleh nak kecek kosi-kosi. Dia boleh sebut Allah Akbar. Tak boleh. Tak boleh. Buta saja, buta pula. Jadi main jemaah mana? Sudah buta. Ya kena rasa lah. Bunyi suara ke. Kerana manusia ni alat untuk mendapat maklumat, mendapat mengesal satu benda, mata, telinga. Kalau salah satu ada, berarti dia boleh ikut orang. Dia boleh dengar pelajaran. Maka buta saja, telinga dengar. Allah Akbar. Gitu. Macam orang buta duduk semai jemaah, kan standard. Bisu pekak. Bisu, pekak. Mata celak, macam saat ni. Ikut juga dengan mata. Nak bertanya tentang hukum dalam menguruskan harta pusaka. Arwah ibu bapa bila barang kemas sekarang ada pada kakak, arwah mak ada pesan sebelum meninggal. Dunia pada bukan waris lah.
untuk bagi pada anak bongsu. Hak bongsu buat kahwin. Tapi sekarang lebih kepada faraid ke dulu harta itu sama rata, kemudian bagi seorang sikit untuk adik bongsu. Jadi dalam situasi ini, apakah wasiat arwah itu tak perlu diterima pakai dan harus untuk difaraidkan saja? Sekian, mohon terima kasih. Masalah harta saka ni lagu ni lah. Bagi mulut tak boleh nak pakai. Kadang-kadang orang tua yang kecek dengan orang ni. Ni tanah kamu, aku ikut kamu. Siapa sini tu tanda kat pohon macam ni. Mari anak dia pula. Kat pohon macam alik kau ni pula. Oh dulu lah. Hak ni daripada nu kau pohon macam, dia pohon macam ikut nu pula. Hak tu dulu. Kita ingat. Pas bertindai lah tak tahu kok mana, maka biasa kalau bab gini orang akan tengok surat menyurat. Kalau ada faraid, ada tulis dak apa dia, maka sah. Kalau tidak gak semata-mata. Asalnya kalau saka ni kalau buat mulut ayat mulut tu bagi sah dah. Tetapi lah ni orang lebih pegang dengan tulisan. Dalam mazhab kita, kata-kata lebih kuat daripada tulisan. Asalnya. Tetapi sekarang tukar dah. Tulisan lebih kuat daripada kata-kata. Jadi tak usah duk balah lah. Memang standard dah. Saka. Ya bukan masalah hukum lah ni. Masalah berebut. Payah bab faraid ni. Kadang-kadang 2-3 lapis mati. Tak selesai lagi faraid. Dosa siapa dia? Tahu dosa siapa dia? Dosa orang hidup, orang mati. Dia mati dah. Saya nak tanya pasal baju banda. Kalau kita beli kena samuk dulu kau gua, no sebelum pakai. Gini, kalau baju tu nampak kotor, ada najis, wajib basuh. Kalau baju tu nampak bersih, sunat saja basuh, tak wajib basuh. Kalau tak ada najis apa? Kalau waswah, sunat saja basuh, tak wajib. Baju banda ni orang kafir pakai, tahu mana? Takut orang lain, orang takut banda sini yang wak lolok berlakon tulis Amerika. Apa hukum memancing di kolej berbayar? Sebelum masuk kena bayar yuran pendaftaran. Kau tuai kolej untuk ngai 40 riyal 4 jam. Ikan kalau dapat boleh buat klik, kalau tak dapat balik saja. Apa hukum dia? 40 riyal tu bukan cah go ikan tu dah. Kalau dia cah go ikan, hukum dia tidak sah kerana jual beli benda hak tak tahu. Macam nak jual ikan dalam kolej, dia bayar 40 riyal. Boleh berapa tu rezekimu, tak boleh jual aku tu. Tak tentu, mana boleh jadi istilah gharar, ada istilah tipu. 40 riyal ni, bayar tiket pengurusan. Kolej ni hamba nak pergi makan, nak pergi gapo-gapo dia apa semua, nak bayar lapu lah gapo, nak berkursi, nak gapo dia. Pengurusan 40 riyal. Lepas tu ikan tu hamba pergi, kalau dia mau boleh beri. Hamba mitu dia, okey kolej. Dia. Kalau tak boleh, tak boleh. Cuma 40 riyal tu bukan go ikan, go ni. Go pengurusan dia panggil. Hamba nak beli kursi baru, dia mau duduk siapa kan ikan, siapa hacul lebu ni duduk kursi nah. Lepas tu beli lapu, beli gapo boleh. Jangan jual ikan tak sah. Adakah sah solat jika pakaian telah dibasuh menggunakan mesin tapi masih ada kesan kepingin air mazi, bukan mani. Oh, kepingin lah. Air mazi dia, berkeping-keping. Maka air mazi ni hukum dia najis. Maka kalau ada lagi wajib basuh lah. Hukum dia. Saya nak tanya, kalau seorang isteri bersama lelaki lain terkantoi dengan suami dia. Ini kira nak balas belakang ni. Isteri takut suami akan pukul dia. Suami kata, "Bahasa kakak ni rupanya bini hamba duk gila ke orang jantan lain." Dia ugut suami dia. Dia takut bini tok lelaki dia katak dia ugut. Dia kata, "Jika kau nak jumpa aku, kau kena janji yang kau tak akan pukul aku." Jumpa? Kalau kau pukul, jatuh tolak. Si isteri suruh suami lafazkan macam tu. Suami lafaz kau duk. Kalau suami lafaz jadi taklid. Kalau suami tak setuju, tak jadi taklid. Kalau dia setuju apa dah? Tak apa, kamu setuju lagu tu. Maka berarti taklid lah tu. Taklid jadi. Bila jumpa, suami pun sepak pukul di isteri dia. Jatuh tolak? Ya, jatuh tolak. Kalau suami tu lafaz lah. Kerana tak ada istilah paksa lagu tu. Naiklah ya tak pistol di suami dia. Habis ayat lagu ni, Bang. Maka semata-mata ayat, Bang, kalau nak jumpa saya gitu, tak paksa lagu tu. Maka kalau suami lafaz, jadi jatuh tolak tu, maka jatuh taklid tu. Berlaku taklid tu, kalau berlaku sungguh, dia kata jatuh tolak. Saya nak tanya, boleh kau menantu perempuan saling dengan ayah tiri suami? Tak boleh lah.
Hak boleh nikah, boleh salahnya dengan ayah suami. Ayah kepada suami. Ayah tiri berarti bukan ayah suami. Orang luar tak boleh hukumnya. Macam mertua tiri jugalah. Mak tua tiri sama. Adakah Dajjal pernah disalib? Dajjal pernah disalib. Cerita salib ni cerita, kalau sebut perkataan salib lah. Tu cerita Nabi Isa. Bukan Nabi Isa, pengikut dia disalib. Nabi Dajjal ni bukan disalib, pernah ditawar, pernah diikat. Dalam hadis siapa dia, seorang sahabat nama apa dah? Tamimud Dari. Hadis Tamimud Dari menyatakan dia ada jumpa seorang lelaki. Gini-gini sekian diikat. Itu maksud disalib kali, diikat mungkinlah. Apa hukum Abu Sihir dengan syarikat yang menjual skirt atau baju-baju yang tidak memenuhi syariat? Hukum dia boleh. Halal hukum dia. Syarikat jual bra, misal contohnya. Baju ni tak cukup syariat. Syariat ke mana? Orang pakai bra. Tak syarat pakai tu depan orang ramai. Skirt, kalau isteri pakai depan suami, tak dosa. Maka jual baju yang tak cukup syariat, tak apa, boleh pakai. Sebab tak dosa apa, takut suami isteri. Maka maksiat tak yakin. Apabila maksiat tak yakin, maka sumber itu tidak jadi haram. Lainlah kalau kita tahu, yang memekah jual kepada orang tino yang tak nikah, memang disuruh keluar pakai skirt gitu. Tu memang jelas lah. Maka tu tak boleh lah masuk dalam sihir syarikat lagu tu. Tapi kalau berjual skirt, jual baju rima, baju belai, baju belah paha belakang, ikut dia. Takut dia pakai dengan suami dia. Hukum dia tak ada masalah apa. Apa maksud tinggalkan kawan apabila berhijrah? Terima kasih. Maknanya kawan-kawan hok jahat, kita kena tinggalkan dia. Kerana biasanya kawan yang mempengaruhi kita. Jaga. Mak kita cuik. Dadah. Tu ada. Mak dia pula duk cuik dadah. Jaga mak pok biasa saing-saing ajar kita jadi jahat. Kadang-kadang kejahatan kita, ayah kita tak tahu pun. Pandai pun dia. Buat jahat lagu ni. Belajar apa dia? Biasa dengan saya. Maka tinggalkan kawan-kawan tu apabila kita nak bertaubat, nak berhijrah, tinggalkan dia. Kalau boleh jangan berhubung langsung. Kalau tak boleh, berhubung sekadar keperluan saja. Tanggi kerja ke, dia rakyat sepejabat kita. Kecek tanggi kerja. Lepas dah tu, dah. Tanggi tubik malam apa dah. Gitu. Boleh kau dak saya kerja siang malam. Siang malam tak tidur. Selok kali ni. Enjin kapal tu. Baik kau apa dia. Amal memang tak ada lah. Kerja sebab nak bantu ibu ayah. Saya ni berdosa kau di sisi Tuhan. Amal tak ada, maksud dia amal sunat lah. Amal fardu saya semaya. Maka apa hukum dia? Hukum dia tak ada masalah, boleh pahala supaya tolong. Hak penting jangan tinggal hak benda wajib. Hak benda sunat tu dah digantikan dengan kita khidmat ke orang tua. Kerja kerana cari duit, nak sara orang tua. Boleh pahala juga. Pahala sara orang tua lah. Pahala semaya dua tak boleh dah lah. Cuma tak dosa buatan. Suami saya mati terkejut. Mati mengejut. Mati terkejut. Boleh berlaku. Kalau mati mengejut, dia ada gerak orang pula. Mengejut orang. Jadi mati terkejut. Berapa bulan lepas? Dia ni backing, garang. Jadi sebelum ni saya tunai permintaan dia dengan hati yang tidak selesa. Sebab dia backing jadi hamba buat kalau ada tak ikhlas lah. Sebab dia backing sangat. Macam mana saya nak tebus salah saya dengan dia sebab saya macam salah gitu. Dah nak kata gua dah dia mati dah. Hak penting kita buat dah. Dia pun senyum. Suami isteri hamba taat semacam kat hamba. Padahal takut ke backing dia. Tak apalah. Sekalipun kita tidak ikhlas, tak apalah tak boleh pahala, tapi benda tu tidak jadi ke berdosa. Boleh kau dak saya datang ke pondok ustaz untuk belajar semasa cuti semester nanti? Tak boleh. Tak ada istilah semester. Kena ngaji sebab payah pengurusan. Kita tidak terima lagi lah pelajar luar untuk menumpai belajar sebab tempat tak mengizinkan. Kalau sempat rokok dengan Tok Imam pada rakaat pertama, kira dapat rakaat kau tak? Ya, dapat rakaat. Kerana rakaat dikira dengan rakaat. Rokok, rakaat. Boleh rokok, bolehlah rakaat tu. Kita baru angkat takbir masuk semaya, lepas tu Tok Imam on the way iktidar Allah Akbar, Tok Imam iktidar dah. Kita on the way rokok. Kita nak rokok, nak buat guano. Kita on the way nak rokok. Dia on the way nak iktidar.
Sudah. Kita aja nak rokok dia. Maka kalau dia dulu, maka kena ikut dia. Tak payah sempurnakan rokok. Kerana tak ada faedah rokok tu. Tujuan kita nak rokok untuk dapat rakaat. Dah tu email dah akak dah. Akak sekali tu email. Sikit lagi betul biar alih-alih. Tak payahlah pakai naik tak ada faedah. Kalau kita nak duduk, tu email wisalah pula kerana. Acu kita nak duduk, tu email wisalah. Kalulah kita kat takbir, tu email baca tahiyat. Acu kita nak duduk, Assalamualaikum. Tak payah duduklah. Tapi kalau dia baca tahiyat lagi, wajib kena duduk. Wajib kena duduk. Allah Akbar, wajib duduk sekali tu email. Lepas kita duduk, Assalamualaikum. Allah tak ada baca apa dia. Tak apa, bangun pula. Saya nak tanya apakah hukum isteri main kayu 3? Banyak ke isteri main kayu 3, kayu 4 main bola kaki 3. Kayu kaki 3 pula. Main kayu 3 di belakang suami, bertahun-tahun tak bersama suami, tak nak ganti puasa. Ni bukan soalan ni. Ni nak ayak aib bini dia, nak marah ni. Nak suruh hamba komen jugalah, marah juga kat bini dia. Tak puas hati hamba marah sorang. Ustaz kita bagi soalan kat ustaz, biar ustaz marah pula. Biasa kita hudah kalau main kayu 3 ni orang ni tak jujur lah, khianat suami dia lah. Berdosa? Ya, berdosa. Haram lah. Lagu tu lah. Maka kita tengoklah, kalau boleh tegur, kalau tak boleh tegur, kita cerahkan dia. Dayus lah kita kalau tak pegang bini lagu tu. Banyak lagi tino atas muka dunia ni. Janda-janda ramai lagi. Selamat ke janda-janda. Ada soalan satu. Ada satu soalan. Kau ada soalan satu. Ada soalan satu. Saya nak pergi mengaji fardu ain di pondok tapi kena jaga mak saudara. Mak bapak saudara. Jaga bapak saudara yang sakit di rumah. Saya perlu ada di rumah setiap masa untuk bagi makan, tukar pempoh dia. Apa yang perlu buat? Mohon pencerahan. Ngaji fardu ain, jaga mak saudara. Benda boleh buat, jangan buat pilihan lah. Lepas tu nak ngaji ke mana? Ni banyak tu live, YouTube, gapo dia, TikTok lah, gapo dia. Boleh kita gunakan untuk lepaskan fardu ain kita. Memanglah tak serupa dengan ngaji direct lagu ni. Tetapi sekurang-kurangnya sebab kita tak boleh nak mari, tak apa. Saya jumpa rata tangan, sipel dah lah terlalu lama dah. Tak tahu nak buat macam mana. Ustaz boleh bagi penerangan kodok kat saya. Kalau lama sangat, tak cakap royak dah. Kita istihad dan apa dia boleh kita miliki, niatlah. Kalau tuan dia mari, saya akan bayar semula. Saya pergi maya jemaah masjid. Lepas tu ngaji fardu ain, zikir gapo semualah. Tapi semua telitah mari mikir masuk buat amalan baik. Orang lain tak mari sejik. Orang lain tak ngaji fardu ain. Adakah itu hasutan setan? Tu nafsu berlakulah, setan ada berlakulah. Penting jangan rasa lagu tu. Jangan rasa kita tu bersih. Tetapi kalau kita sebut kenyataan, awak tak pergi fardu ain. Awak rasa bersih ke? Awak kecek lagu tu. Tak apa, kita kecek, kita royak tak apa. Si pulai tak pergi fardu ain. Rasa dia bersih sangat. Dok ambo royak cerita, bukan kata. Jangan rasa dengan kita kata orang tak pergi fardu ain, kita rasa kita berlebih, dia hina. Jangan rasa lagu tu. Nikmat ibadat ini hanya disyukuri, bukan rasa kita bersih, bukan takabur. Lepas tu dia tak pergi, tugas kita pergi ambil dia, buat mari masjid. Bukan kata duk ngepek gitu saja. Apabila mari mikir gitu, saya tu hoyak kepada diri sendiri. Aku boleh buat amalan ni sebab Allah Ta'ala pilih. Biar mari lagu tu. Mohon pencerahan. Jodoh tu cukup dah tu. Apa hukum bela anjing di luar rumah untuk jaga rumah kita daripada masuk curi, menjauhi segala binatang buah masuk dalam rumah kita? Dalam Islam ada beberapa sebab membolehkan seorang itu memelihara anjing. Dalam mazhab Syafi'i kita ada beberapa sebab. Pertama, nak jaga rumah. Hukum dia harus, bukan makruh, bukan gapo, harus hukum dia pera anjing. Lah ni kalau rumah tu ada anjing, Cina kau gapo dia. Kalau perumahan kabar-kabar anjing, buka tengok serba sabaku. Ajaran sesak. Pakai serba pera anjing. Ada. Dalam mazhab Syafi'i boleh pera anjing. Anjing ni banyak kelebihan. Antaranya kalau orang curi gapo dia. Macam announcement. Orang tua dulu tak si pera anjing, takut dia pera asa. Asa kalau orang tak kenal bunyi lalu. Yang kepik lah gapo dia tu. Takut pera anjing kan? Kedua, pera nak jaga kebun.
Kita duduk rumah, tidur, kebun kita tinggal 14 hektar. Siapa dia nak jaga kat kita nak tidur tengah kebun tu, nyamuk penuh. Pegolah anjing 500 ekor. Penuh anjing. Siap beratur apa bawa pedih senapai jojo. 500 orang so batalion hok bawa macam-macam duduk keliling. Tak apalah. Untuk keselamatan, untuk buat buru boleh dalam mazhab kita. Pego anjing untuk buat buru. Lepas tu bila sudah buru, tok dari sungai. Dok petok dalam rumah, tok luar rumah lah pego tempat dia macam guk dia tu kan. Tak apa, hukum dia harus tak berdosa. Wallahu a'lam al-Fatihah.